Hai, Assalamualaikum. Siapa yang tengah join kat TikTok? Kalau boleh dengar, okey dengar Sound clear tak? Tolong tap-tap screen lah. Tap-tap screen biar lagi ramai yang nampak. Nak tanya kenapa saya tak boleh nak shape my sourdough bread? Tengoklah pada awak punya ratio tepung tu. JFSD kan? Buat JFSD ke SD biasa? Waalaikumsalam. Hai Kak Nita. Biasa. Maksudnya sourdough biasa lah. Kalau sourdough biasa, tu kena tanya cikgu sourdough biasa. Sebab saya tunjuk cara untuk gluten free sourdough. Sebab kalau gluten free sourdough, tak boleh nak shape tu. Sebab ratio pada tepung. Ratio pada tepung dan juga hydration. Macam mana puasa masing-masing? Dah hari kedua dah. Macam mana dengan lifestyle, habit pemakanan masing-masing? Kalau buat sourdough, gluten free sourdough ni, dia still ada yeast juga. Cumanya dia yeast liar lah. Dia tak sama macam yeast packet tu. Dia ada yeast tapi yeast liar. Natural yeast. Kalau macam okey, boleh je. Saya dah lama tak buat live ni. Dulu last saya buat live masa tu tengah pregnant. Tahun 2022 kot. Saya akan tunjuk cara untuk buat starter gluten free sourdough. Pack sourdough starter ada jual ke? Ada. Boleh tengok kat saya punya shop. Tapi saya tak open untuk, saya open 3 jenis starter. 1 jati, 2 coop and 3 milk. Beza milk and coop. Kalau milk dia macam ni. Ni dia warna kelabu. And then kalau coop dia colour kuning. Dua-dua ni starter powerful. Saya dah buat resepi guna dua-dua starter ni. Kalau yang kuning ni, kenaikan pada resepi dalam 3 jam macam tu. Kalau yang ni pun cepat juga. Saya tengok berapa jam tapi cepat jugalah. Kalau yang jenis yang warna kelabu tadi tu, dia akan bagi hasil rasa roti tu macam roti wholemeal tau. Kalau yang cook tu pula, bau dia wangi sangat. Dia macam bau dia lemak and macam manis. Sedap lah bau dia. Both sedap. Even jati pun sedap. Semua sedap sebenarnya. Satu jati saya tak buka kat sini. Saya buka dekat platform itu. Tak boleh sebut kan. Saya open kat sana. Kat sini saya buka untuk cook dengan milk. Jati pula macam mana? Okey, kalau jati sahaja, dia punya kenaikan pada resepi lambat sedikit. Tapi power juga, cuma dia lambat lah. Kecuali kalau kita hack dia guna apple chocolate ataupun apple chocolate, nanti dia akan naik laju gila. Masing-masing dah ada ke tepung beras jati dengan air, dengan tools lain? Ada tak? Siapa yang dah ada boleh ready lah. Boleh start buat juga hari ni. Untuk starter yang saya tunjuk ni, saya akan tunjuk pakai tepung yang tak adalah mahal sangat. Tepung yang murah lah. Saya tak nak terus tunjuk ke tepung premium sebab kalau orang yang baru start nak belajar, dia akan menghadapi beberapa dia akan menghadapi beberapa problem nanti. Takut nanti rasa frust apa semua. So, better kita start dengan benda yang mudah dapat and affordable dulu. Tepung beras brand lain. Saya dah test pada tepung, ada satu tepung, saya tak ingat brand apa. Tapi tepung beras yang okey hanyalah tepung ni, Cak Kampung ni dengan lagi satu tepung jati. Tu saja. Kalau yang lain lambat. Dia punya progress tu sangat lambat. Dan kalau macam Cak Gajah tu saya tak galakkan sebab dia ada starch. Jadi dia akan mengganggu kita punya proses nak buat starter tu lah. Okey, barang yang kita perlukan. First, starter ni hanya untuk buat roti je ke? Tak, starter ni kita boleh buat macam-macam. Nak buat biskut, nak buat kek, nak buat crackers, nak buat cucur, nak buat apa lagi? Lempeng. Even nak masak lauk pun ada macam kat umur, dia pergi letak starter tu dalam sardin kat saya.
Macam-macam boleh. Sebab kita nak manfaat prebiotik dalam tu kan. So bahan yang kita perlukan, first mestilah yang penimbang digital. Lepas tu kena ada plastik wrap. Nanti saya akan explain satu persatu dia punya penutup apa semua. Lepas tu kena ada sudu. Comot sikit. Sudu pula, spatula ataupun sudu plastik ataupun sudu kayu, chopstick pun boleh. Lepas tu kena ada marker pen, and then kalau nak guna yang ni pun okey juga. Ni semua saya akan explain nanti kenapa. Okey, lepas tu kena ada dua bekas beserta ni, getah ni, penanda. Dan juga lagi satu air. Seeloknya air mineral. So boleh dapat tak apa bahan-bahan yang kita perlukan? Macam mana nak buat starter ni? Sebelum buat starter, kenapa guna jenis macam silikon ataupun sudu kayu ataupun chopstick? Kenapa tak guna sudu besi? Boleh sebenarnya guna sudu besi, tak ada masalah. Kalau ikut pengalaman saya boleh. Tak ada masalah pun. Tapi kena make sure sudu besi tu dia bebas daripada karat, dia tak ada apa-apa kotoran. Sebab besi kan kita tak nampak kan. Sometimes ada besi ni dia dah tercemar dengan karat, jadi benda tu dia akan mengganggu bila kita buat starter. Kita nak semuanya bersih. Okey. Tu untuk ni lah dia punya sudu ni. Kemudian untuk bekas, saya nak buat tanda pakai ni je. Saya tak perlu tanda guna marker ke ataupun sellotape ke apa ke, tak payah. Nak mudah kita beli getah je. Kan, beli getah letaklah macam ni. Dah buat bancuhan apa semua, tinggal adjust macam tu. Okey. Lepas tu penutup. Untuk penutup, sebenarnya ada banyak, saya dah buat eksperimen. Semua jenis penutup sebelum ni. Okey. Penutup ni saya dah buat. Ni penutup plastik. Penutup asal botol ni lah, penutup plastik. Kemudian yang lagi satu, penutup jenis besi macam ni. Jenis besi. Lepas tu penutup lagi satu, wrapping plastik. Dan ada lagi satu, lagi satu tisu. Okey, so satu adalah, iklan sekejap. Lagi satu tisu lah. Okey, semua penutup-penutup ni saya dah buat eksperimen. Dan yang the best way untuk saya sendiri adalah saya menggunakan wrap plastik. Kenapa? Kalau siapa yang follow saya mesti tahu kenapa. Saya banyak membebel dekat platform lagi satu. Kenapa saya guna penutup plastik ni. Kenapa saya tak guna tisu. Kenapa saya tak guna besi ni. Jadi sebenarnya setiap penutup ni, dia bagi impact berbeza tau dekat perkembangan starter kita. Okey, kalau saya guna tisu, dia punya ruang udara tu, dia boleh masuk ikut celah-celah tisu kan. So, perkembangan starter lagi pantas. Kalau yang besi ni pun sama. Perkembangan starter sangat pantas. Jadi, bila kita buat pakai dua jenis penutup ni, kita kena pantau dia punya masa. Kita tak boleh nak ikut sampai 24 jam ke. Kita kena tengok. Sebab kalau 24 jam, dia akan jadi ada situasi tu naik mol. Naik kulat pada starter. Itu ikut pengalaman saya lah. So, yang sesuai dengan saya punya masa adalah plastic wrap. Dulu masa awal-awal, saya guna plastic wrap, tapi saya tebuk lubang. Sebab saya fikir macam, untuk bagi ruang udara apa semua. Bila dah lama-lama, saya rasa tak perlu pun. Tak perlu tebuk lubang, tak perlu apa. Kita just letak je wrap macam tu. Dah. Sebab saya nak hold masa sebenarnya. Sebab saya kan, ada anak kecil apa semua. So, nak hold masa saya gunalah plastic wrap ataupun guna yang ni. Penutup plastik. Lepas tu tak perlu tutup rapat pun. Just letak macam tu je pun okey. Kalau dulu masa awal-awal saya guna plastic wrap dan kemudian saya buat lubang, problem dia adalah serangga boleh masuk walaupun lubang kita buat tu kecil. Serangga macam lipas boleh masuk. Jadi itu bagi saya cara tu tak berapa ngam lah. So sekarang saya just tutup macam ni je. Tak payah lubang, tak payah apa. Kan? Bersih pun bersih. Kalau tisu ni, saya tak pasti sama ada udara ataupun mungkin ada kotoran pada tisu ke. Tak tahu. Kan? Tapi boleh je kalau korang nak guna tisu. Cumanya yang
praktikal dan yang okey bagi saya adalah plastik wrap. And then yang ni pula, ni kalau nak apa, macam bila kita dah bancur-bancur kan, kita nak, ni pun Kak Umu yang ajar, Kak Umu yang tunjuk. Kalau nak tak comot, letak ni, and then kita tuang lah bancuran tu. So nanti kita akan dapat starter yang kemas, dia tak ada comot-comot tepi ni. Lepas tu, saya guna air mineral. Kenapa air mineral? Sebab dekat air mineral dia ada, nampak tak? Ada potassium, apa tu? Sodium, magnesium. Ada, mana silika ada? Silika. Saya suka benda-benda dalam ni. Saya ada baca, saya banyak membaca kan. Saya buat research, saya baca research dekat PMD. Apa ni, bila kita buat sourdough ni, dia akan boost mineral vitamins yang ada pada bahan yang kita masukkan tu. So saya terfikir macam yang ni mestilah dia akan boost juga bahan ni, barang-barang yang ada dalam ni. Lagi satu, bila saya ada CKD stage 3A dulu, air ni lah yang saya minum. Saya memang banyak minum air mineral berbanding air filter. Nice lah air dia pakai corong tu, kurang effort kerja nak mula. Betul. Cumanya banyak kali nak dia renyah sikit tapi okey lah. Nampak kemas sikit lah kita punya ni. Lepas tu, apa lagi yang saya tak explain kat sini? Rasa semua dah explain kot. Okey, untuk tepung, jenis tepung, kenapa saya sarankan yang ni dan juga lagi satu jati? Sebab tepung lain, especially tepung cap gajah tu, dalam tu dia dah campur tau. Dia ada campur starch. Jagung, corn starch. So corn starch ni kita tak nak. Sebab nanti dia akan mengganggu air bubbles O2. Kalau air minuman, seperti tadi bunga melo. Kalau air minuman, saya tak sarankan lah. Kalau nak guna air, kena ambil air mineral. Saya start untuk tunjuk cara bancur lah. Sebenarnya senang je nak buat benda ni. Okay. Saya guna dua bekas. Dua bekas sebab senang nanti bila kita nak discard, nak bersihkan apa semua senang. So saya buat ni dulu Okay, kuantiti korang boleh buat 30 gram nak buat awal-awal tu nak buat sikit pun boleh. Tapi macam saya dengan Kak Umu memang kita orang memang suka pakai 50 gram terus. Senang. So, kita masukkan 50 gram tepung. Sekejap. Okay. 50 gram tepung. Kemudian letak air 50 gram lagi. 100 lah kat situ kan. Terlebih sikit. Tak apa. Sebenarnya benda ni fleksibel tau. Terlebih sikit, terkurang sikit, tak apa sebenarnya. Saya dah menghadapi macam-macam ragam starter ni. Ada yang terlebih, ada yang terkurang, ada yang ratio dia ratio advance. Maksudnya macam yang saya buat sekarang ni adalah ratio 1:1. Maksudnya kuantiti dia sama. Kalau 50 tepung, 50 air. Ada starter gluten-free yang lain pula, ratio dia 1:2. Ada yang 2:1:1. Dia depends pada kita punya dia punya tekstur lah. Dan macam ni gaul je lah. Gaul. Nanti bila dah hari-hari seterusnya akan ada banyak lagi buih. Lepas tu untuk permulaan, hari-hari permulaan starter ni, bau dia memula busuk tau. Memang busuk. Itu normal. Tapi bila dah lama-lama, maksudnya bila dia dah matang, bau dia wangi sangat. Untuk yang starter jati, saya tak tahu nak explain macam mana bau dia, tapi bau dia memang sangat wangi. Siapa yang dah buat mesti dia tahu. Okay, saya dah ni. Tengok kelikatan dia. Pancake butter. Okay. Macam kalau korang nak buat starter jenis lain, kan? Contohlah buat ratio 1:1, tapi starter tu dia stiff. Dia keras sangat. Dia keras macam mana? Dia kental sangat. Tambah je lah air sampai dapat pancake butter. Ni cara macam mana saya buat adjustment pada starter saya. Sebab saya tak follow. Saya jenis
jenis menentang arus sebenarnya kalau buat JFSD ni. Apa yang orang kata tak boleh, itu yang saya buat. Okay. So lepas kita dah dah kacau-kacau tu, bersihkanlah tepi ni. Okay. Ni comotlah sikit, tapi kalau tak nak comot, inilah fungsinya corong. Inilah fungsi corong. So kita dah bancuh, kita tuanglah sini. Bila tuang tu dia lebih bersih lah. Saya tunjuk ya. Ni korang nak kaut-kaut apa semua boleh. Saya tak tunjuk dekat sini, pandai korang lah. Okay. Nampak? Kan cantik kan? Lepas tu letaklah tanda. Kan senang macam ni. Alamak. Mana ketanya. Senang-senang tercabut dah pula. Okay, saya buat banyak. Boleh lah ni. Alalah. Gitu. Cantik kan? Lepas tu, dia nampak kemas. Tutup. Tutup je dengan plastik macam ni. Okay. Bila dah tutup, dah tanda, dah tutup. Tandalah masa. Sekarang pukul berapa? 11.30. Ni cara saya buat starter. Macam ni lah gayanya. Kan? Kalau tak ada plastik wrap, kan, tak ada plastik wrap ni. Mana tisu tadi? Ambil je tisu. Tapi leceh lah. Kalau tisu, satu, nak kena letak tisu. Dua, nak kena getahkan dia. Tak keleceh namanya. Leceh sikit lah. Bagi saya tak berapa praktikal sangat lah. Tapi kalau korang nak buat macam ni pun boleh. Cuma kena pantau waktu. Pantau masa dan pantau starter tu. Sebab sometimes starter dia, bila dia dah macam sangat aktif, kan, pakai tisu sangat aktif, starter tu dia dah naik, dan bila kita ignore dia, nanti mold boleh naik. Timing starter ni, perangai starter dia berbeza-beza tau. Masa dia tak menentu. So, yang saya tunjuk dekat dalam platform lagi satu, kita kena pantau waktu dia 12 jam, 24 jam. Maksimum 24 jam. Jangan terlebih 24 jam. Kalau terlebih 24 jam dan starter masih okey, bernasib baiklah. Sebab boleh mold, memang boleh naik. Lawa kemas starter tak comot elak mold. Betul, kat umur. Lepas tu kalau tak ada plastik wrap, kan bekas ni kan ada penutup. Tutup je lah macam ni. Jangan bagi ketat kan, tak payah. Tutup je sini. Contohlah starter tu korang buat banyak sangat kan. Contoh starter tu, contohlah kuantiti dia kat sini. Kalau korang tutup ketat, lepas tu dia nak melimpah-limpah, dia tak boleh nak keluar, kesian dia. Kamu letup pula botol tu. Saya tak payah tutup rapat, just letak je macam ni. As long as binatang tak boleh masuk dalam ni. Okay. Cuma saranan saya sama ada penutup plastik ataupun wrapping plastik ni. Antara dua ni. Okay. Kalau tisu, tak berapa okey sangat lah bagi saya. Yang ni pun sama. Besi ni. Besi ni memang saya buat eksperimen. Starter sangat cepat aktif. Dan kita lambat sikit je tengok. Kan? Nanti mold akan naik. Mold suka. Dah, saya tutup balik. Ni plastik rem tak melekat. Tapi boleh lah ni. Tak perlu tebuk lubang ke apa. Tak payah. Buat macam ni. Dia tetap boleh naik. Apa ni? Starter tetap hidup. Cuma dia lambat sedikit lah macam tu. Secara simpan starter di luar suhu bilik atau di dalam freezer. Okey, starter yang kita dah buat ni, untuk hari pertama, letak kat luar je. Sebab kita nak dia bangun. Nak dia bangun pula. Nak dia aktif. Okey, letak kat luar. Nanti besok kita akan buat discard. Okey. Discard sekejap lagi saya tunjuk. Discard tu yang kita akan simpan dalam peti. Sebab kita tak nak dia jadi starter yang baru pula. Kita nak simpan dia dulu. Bila starter ni, saya buat discard lah. Contoh. Contoh benda ni dah, ni hari kedua lah. Starter ni hari kedua, contoh. Okey. Sekejap. Jadi saya, untuk hari kedua, kita hanya nak 50 gram saja. Kita nak bela 50 gram saja starter. Untuk hari kedua. So, apa yang korang kena buat. Okey. Ni bayangkan ni hari kedua tau. Starter ni dia dah konon-konon lah. Konon-konon dia dah aktif apa semua. Okay.
Bila dia dah aktif, biasa dia berbuih banyak ataupun dia naik double. Dia tak semestinya double tau. Dia kadang berbuih aktif pun bagus juga. So, kita akan buat discard. Ini total 80 lebih ni. 80 lebih. Okay, kita nak 50 gram saja buat starter. Okay. Jadi kita buanglah. Bukan buang, kita asingkan. Kita nak 50 gram saja. Bekas discard ambil bekas lain tau. Ni sebab saya tak ada bekas. Ambil bekas lain sebab kita akan simpan dalam peti. Okay. Kita nak 50 gram sahaja untuk buat starter. Halal lah ni. Okay. 50 gram lah. Sekejap. Boleh lah. Ini 50 gram ni kita hari kedua, ketiga, keempat sampai hari ke-14. 50 gram ni kita nak buat starter. Ada 50 gram kan? Yang discard tadi, yang saya asingkan tadi masuk dalam ni adalah discard. Okay. Masuk bekas lain tau, bukan bekas ni. Okay. Discard ni tutup dan simpan masuk peti. Ataupun kalau macam, sebenarnya cara buat starter ada banyak sangat. Semua cara betul. Tak ada yang salah. Okay. Semua cara betul. Discard tu ada dua cara. Hari kedua, ketiga, keempat boleh nak buat baja pokok pun boleh. Maksudnya campur air kan. Discard campur air. And then buat baja pokok. Tapi kalau tak nak buat baja pokok pun boleh. Simpan je kat peti terus. Tapi jangan guna dulu discard tu. Okay. Discard tu hanya boleh guna bila starter ni dah matang. Okay. Ni hari kedua Hari kedua saya dah ambil 50 gram. So, sekarang kita buat ratio 1:1:1. Tambah lagi 50 gram tepung. Kat sini sepadan 100. Sekejap, tepung saya dah habis dah ni. Sekejap. Anggaplah 100 lah kan. Saya dah tambah 50 kat sini. Ni tak betul Tepung saya dah habis. Anggaplah ni saya dah tambah 50 gram tepung baru. Dan kemudian saya tambah lagi 50 gram air. Tadi 8. Cukup kot. Okay, lepas tu gaul. Kita buat ratio 1:1:1. Okay. Anggap tak ada discard dalam ni. Saya tak ada bekas nak tunjuk. Konon-konon ni bekas kosong lah. Okay. Sebab tu kita kena ada 2 bekas kaca. Sebab nanti bila kita dah bancuh yang ni untuk hari kedua. Lepas tu kita nak nampak kemas. Kita masuk kat bekas kedua. Tuang. Macam tu. Faham tak? Dia punya cara. Boleh dapat tak? Ni total akan jadi 150. Ini tak betul Total starter sekarang ada 150. So ini yang kita akan bela lagi untuk sehari. Pantau 12 atau 24 jam. Tutup. Catat masa. Catat masa semua. Biar. Pantau 12 atau 24 jam. Sebab sometimes 12 jam tu progress dia lain. 24 jam progress dia lain. So kena pantau. Kena eksperimen lah. Okay. Lepas dah masuk hari ketiga tu, buat lagi cara yang sama saya ajar ni. Okay, 50 gram starter kita bela. Balance tu kita masuk bekas discard. Discard tu kita simpan dalam peti. And then discard tu jangan guna dulu. Sebab starter ni bila dia dah matang, barulah discard dalam peti tu kita boleh guna. And walaupun kita masuk peti, dia sebenarnya discard ni starter juga, cuma kita tidurkan dia. Kita tak nak dia membiak banyak kan. So kita tidurkan dia sekejap. Kita boleh guna bila starter kat luar ni dah matang. Cara nak tahu starter dah matang, tekstur dia berbeza. Okay, saya ada tunjuk dekat platform yang lagi satu. Bolehlah nanti cari, kena carilah dekat dalam saya punya tu. Banyak saya dah share dah. Starter ni hari macam saya buat, hari ke-10 dah matang. Dia tak semestinya kita kena bela sampai 14 hari. Tak semestinya. Cara nak tahu starter tu dah matang, bila bau dia dah wangi, tekstur dalam dia tu macam, dia bukan gebu, dia macam berongga tau. Tekstur dalam tu berongga. Dia dah matang lah tu. Bila dia dah ubah bau wangi dia tu. So, bila starter kat luar tu dah matang, bolehlah guna discard. Discard tu gunalah buat macam-macam resepi. Banyak resepi kita boleh buat guna discard. Okay. Selepas starter dah matang,
Uh, simpan mother starter. Maksudnya macam ambil dalam 50 gram lah. 50 gram simpan lah untuk masuk peti ais kan. And then habiskan dulu discard. Sebab discard dah banyak ni. Discard dalam lepas 10 hari, 14 hari dah banyak gila. So, guna discard dulu untuk buat resepi. Banyak resepi boleh buat. Okay, dah habis discard, barulah boleh guna mother starter. Tapi, dia sebenarnya fleksibel juga. Kalau macam nak keringkan starter pun boleh. Macam discard tu nak hidupkan jadi starter pun boleh. Lepas tu keringkan dia juga. Dan kalau terlampau banyak, tak terkawal kan, keringkan je semua. Bila kita nak guna untuk buat resepi, baru kita buat. Itu pakai tepung apa? Nur Farah. Saya pakai tepung ni. Mana? Ni, tepung cap kampung. Ada 2 je brand saya sarankan, iaitu cap kampung ataupun jati. 2 tu saja. Okay, untuk siapa yang baru bermula, guna tepung-tepung murah macam ni dulu lah. Okay, sebab kita nak tahu rentak starter ni. Kita nak kenal perangai dia. Siapa yang dah biasa buat sourdough, diorang dah tahu dah perangai starter. Jadi, tak kisah tepung apa yang nak guna. Nak guna tepung mahal pun boleh. Macam saya, untuk permulaan memang saya akan buat tepung beras dahulu. Lepas tu barulah saya eksperimen berbelas-belas starter premium lain. Tapi korang tak perlu pun untuk berbelas-belas starter premium tu. Kos dia agak tinggi jugalah. Macam saya dah buat berapa belas saya tak ingat. Tapi belasan jugalah. Macam-macam bau, macam-macam tekstur dia. Sekarang saya tak apa nak tunjuk lah starter tu macam mana. Sebab semua saya dah hidupkan. Saya jadikan dehydrated starter. Semua saya dah hidupkan dan saya jadikan dehydrated starter macam ni. Okay. Ulang buat sampai berapa hari? Sampai dia matang. Okay. Ataupun sampai 14 hari pun boleh. Cara nak tahu dia matang, bau dia wangi. Bau wangi, tekstur dia berongga. Untuk starter JFSD ni, dia tak sama macam starter guna gandum tau. Kalau guna gandum, yang saya perhati kena buat float test, kena dia punya tekstur dia lain. Kalau yang gluten free punya tak sama. Berbeza. Sekejap Okay. So saya rasa dah tunjuk cara nak buat discard. Cara nak discard, cara buat starter. Dan cara simpan. Dan cara untuk kita handle kalau starter tu terlampau banyak ataupun discard terlampau banyak. Cara nak handle dia senang sangat. Hidupkan je semua jadi starter baru. Lepas tu keringkan. Guna bila time nak buat resepi lah. Ataupun ada lagi cara lain. Starter ni sumbat je dalam freezer. Okay, kalau sumbat dalam freezer, nak guna, keluarkan dan boleh tunggu dia cair sekejap. Hidupkan ataupun boleh guna juga direct dari situ. Cumanya bergantung pada resepi lah. Kita kena pandai adjust resepi. Berapa sukatan air? Sekejap saya baca soalan. Kalau kalau Acik buat nanti nak share, boleh je. Saya memang guide. Sejak tahun lepas lagi saya dah guide berpuluh-puluh orang dekat platform lagi satu. Kalau Acik nak tengok dekat bahagian featured tu, kat situ Acik boleh letak progress lah daripada day 2 sampai day 14. Nanti saya akan bantu, kawan-kawan lain akan bantu. So kira setiap kali discard akan letak bekas baru lah kan. Discard dia akan letak bekas yang sama. Umpamanya sekejap. Contohlah ni discard kan. Contoh ni discard. Discard terkumpul. Letak je dalam bekas yang sama discard tu. Simpan peti ais. Tak perlu asing. Yang kena handle hanyalah starter. Kena ada 2 bekas. Berapa sukatan air? Kita guna ratio 1:1. Iaitu 50 gram tepung dan 50 gram air. Dan bila dah siap day 1 tu, day 2, 1:1:1. Ratio dia 50 gram starter, 50 gram tepung dan 50 gram air. Cara ulang discard hanya guna satu botol juga ke? Maksudnya macam mana tu? Saya tak faham sangat, Fishas. Nak shop. Untuk discard tu,
dari starter tu nanti masukkan sekali dalam bekas discard yang mula-mula tu, boleh ke? Yes, boleh. Memang saya campur je. Discard memang kita satukan je semua. Okey. Yang kena asing-asing ni hanyalah ni lah. Kita nak, sebab kita nak buat starter yang bersih kan. I mean dia punya tepi-tepi dia tu comel lah, kemas. Hari kedua tu kita discard tinggal 50 gram. Hari ketiga pula discard tinggal berapa? Okey, hari kedua discard kita tak boleh timbang tau. Yang kita kena timbang adalah yang kita nak buat starter, yang kita nak bela kat luar ni. So, 50 gram starter, discard tu berapa jumlah dia tak kisah. Biarlah dia kan. So, hari ketiga starter still kita nak 50 gram juga. Okay. Yang balance tu, sumbat je dalam bekas discard. Kita tak payah kira berapa jumlah discard tu. Kita hanya kira berapa jumlah starter yang kita nak bela. Oh, faham, thanks. Okay, faham, thank you. Hari keberapa dah boleh guna starter? Untuk starter ni, bila dia dah matang, boleh guna dah starter. Cara nak tahu starter dah matang, bila bau dia wangi, tekstur dalam dia berongga. Tapi kalau starter jenis macam ni, starter kuning ni, starter premium. Starter Cook ni, ataupun starter premium yang lain. Okay, cara nak tahu dia dah matang, dia sometimes, macam mana saya nak cakap kita kena, dia punya tekstur dia konsisten. Kalau macam ni, tekstur dia konsisten. Bila tekstur dia konsisten, macam contohlah hari ke-6, tekstur dia A kan. Lepas tu hari ke-7 pun, tekstur dia A juga. Hari ke-8 pun tekstur dia A juga. Maksudnya dah okey lah tu. Bau dia pun kena bau wangi lah. Tak ada lagi dah bau busuk. Tapi starter yang ni, dia tak ada bau busuk pun. Bau dia wangi sangat-sangat. Saya suka. Bukan wangi perfume, dia wangi makanan lah. Sedap. Dan starter ni sangat-sangat laju. Okay. Bekas untuk isi discard tu kena bergetah juga ke? Tutup dengan plastik wrap juga ke? Tak perlu. Untuk discard, letak dalam bekas tapai plastik pun boleh. Okay. Discard tambah tepung. Macam mana ni? Discard tambah tepung baru discard. Bukan. Kita, bila kita dah bela starter tu, macam ni kan, saya dah buat starter. Besoknya tu, ataupun selepas berbelas jam ke apa ke, ataupun selepas dia dah, bila dia dah fall sikit, dia dah turun sikit, saya akan buat discard lah. Saya akan bagi makan semula. So, tambah tepung baru discard. Lepas tu baru kita tambah tepung. Okay. Jangan tambah tepung baru discard, bukan. Kita buat discard dulu baru kita tambah tepung. Nuna Jamaluddin, starter tu timbang 50 gram, tak termasuk berat botol. Ya, betul. Timbang starter tu tak termasuk berat botol. Lepas tu add on 50 gram tepung, 50 gram air. Nuna ni yang tanya atas tadi. Sekejap Saya dah, sekejap. Hari ke berapa? Nuna ni, sekejap, saya tak faham soalan yang mana satu. Sekejap. Lina, makna starter tetap 50 gram kan selama kita buat sampai 14. Okey. Starter tu, bila kita ambil 50 gram, okey, lepas kita asingkan discard, kita tambah air, tambah tepung baru, so total setiap hari adalah 150 gram. Okey? 150 gram total. Maksudnya setiap hari selepas discard kena letak 50 gram tepung, 50 gram air. Ya, betul. Okey. Ada lagi soalan? Dekat ada soalan tak? Ini starter premium. Alamak, Anwar Hayati. Saya tak tahu starter premium maksudnya. Starter premium apa tu ya? So, bila buat roti, kalau guna direct starter tu lagi senang ke? Sama je macam kita guna starter basah. Tapi direct starter tu kita kena hidupkan, aktifkan dia dulu. Baru kita boleh buat untuk resepi. Berapa lama tempoh simpan discard yang paling lama yang masih boleh digunakan? Siti Fairuz. Saran saya seminggu je. Tapi macam 14 hari lah maksimum. Okay? 14 hari maksimum. Sebab discard ni dia tak boleh simpan lama-lama dalam peti. Sebab nanti dia akan bau dia tak sedap lah. Bau dia menyengat. Okay?
Nur Hayati. Saya ada jual, saya ada jual starter. Buat masa ni 3 lah. Starter Jati, Coop dan Merc. Okay, Coop and Merc ni starter premium untuk siapa yang dengan Jati ni yang biasa ni lah. Untuk siapa yang tak sanggup nak buat 14 hari apa semua, boleh beli je terus starter yang dah siap ni. Kemudian tinggal aktifkan starter kering tu. Terus boleh guna untuk buat resepi lah. Yang saya jual dalam bekas macam ni. Okay. Untuk memudahkan lah siapa yang rasa ni. Kalau nak buat dari scratch pun okay. Video ni boleh buat ulangan tak? Mata kuyup kali lepas. Video ni saya tak buat recording. Live ni saya tak buat recording. Kat platform lagi satu mungkin ada kot. Nanti check kat sana. Bila buat sekejap. Pantau 12 atau 24 jam, nak tahu tahap dah capai untuk boleh discard tu macam mana? Okay, kalau untuk starter Jati, yang saya buat eksperimen adalah saya letak masa 24 jam. Okay, sometimes tak sampai 24 jam pun saya terus je discard. Tapi sebab kadang-kadang starter Jati ni dia tak double rise tau. Ada sampai satu tahap tu dia tak double pun. Tapi dalam tu berongga tau. Dia perangai starter ni dia kadang-kadang pelik sikit. So kalau dapat yang dia double tu kan, kena tunggu dia turun sikit baru buat discard. Sebab kalau dia masih meninggi lagi, jangan buat discard awal sebab dia tengah nak membiak kan. Boleh beli starter kering dari Fangga? Boleh. Dekat TikTok ni saya ada letak dekat beg kuning tu. Cumanya saya buka untuk Merc dengan Coop saja. Kalau yang Jati saya buka dekat yang tempat lagi satu. Dekat platform S. Nak aktifkan macam mana ya? Okey. Untuk cara pengaktifan, saya ada tunjuk dah videonya dekat platform lagi satu. Boleh cari. Nanti guna keyword. Sekejap. Itu rehydrate. Sorry. Saya tak ada tunjuk. Kalau beli starter kering, nanti saya akan tunjuk cara untuk hidupkan semula. Senang je kalau pergi buat carian dekat internet pun banyak caranya. Bagaimana kaedah untuk keringkan starter? Lepas kita dah aktifkan dia, kan, bila starter tu dah matang, lepas tu kita nak keringkan dia kan. Bila starter tu dah aktif, and then boleh keringkan guna mesin. Kalau saya ada mesin pengering. Saya akan pakai baking paper tu. Saya akan nipiskan dia atas baking paper. Kemudian saya keringkan dalam mesin pengering. Kalau tak dengan suhu 35 macam tu. 35 darjah Celsius. Kalau tak ada mesin pengering, keringkan kat suhu bilik je pun boleh. Cuma kena pantau lah, takut ada serangga ke apa kan. Sebab cuaca tempat kita ni panas. Jadi dia cepat kering sebenarnya. Starter ni ada cara macam mana nak ada cara tunjuk untuk active dry starter. Dry starter saya tunjuk pada mereka yang dapatkan saya punya ni lah, starter kering ni. Nanti saya akan guide. Saya akan guide personal sebab benda ni sometimes ada orang dia susah nak catch up, jadi saya kena guide. Starter ni tambah tepung nak air sampai hari ke-10 ke? Sampai dia matang. Dia tak semestinya hari ke-10. Saya buat eksperimen starter, kalau untuk Jati saja, pernah 5 hari dah matang, 7 hari dan 10 hari dah matang. Ada orang 14 hari baru matang. Dia depends. Depends pada kita punya tempat juga. Macam tempat saya lain dengan tempat orang lain. Mungkin kepanasan tempat saya lain dengan kepanasan tempat orang lain kan. So depends lah. Agak-agak macam bau dah wangi, tekstur dah berongga dan starter tu dah matang lah. Kalau starter rosak, boleh backup guna discard balik tak? Yes, memang kita akan guna discard semula. Kita akan hidupkan discard tu jadi starter baru. Okay, jangan risau kalau ada mold dekat starter kita. Sebab kita boleh guna discard. Kalau Siti Fairuz, kalau kita nak buat resepi yang banyak gunakan starter, ratio feed dan discard kena banyak ke? Okay, bila starter dah matang sebenarnya kita dah tak perlu discard tau. Dah tak perlu discard dah sebenarnya. Kita kena kira lah, buat calculation. Dan kalau starter tu, resepi tu nak guna 100 gram starter kan. So hidupkanlah 30 gram starter.
campur 30 gram tepung, contoh campur 30 gram air. So dapat dalam 90. Ni anggaran lah, dapat 90 gram. So kat situ kita tak akan buat discard. Kita akan guna 100 gram tu terus. Lepas tu kalau sudah terosak, hari pertama neko. Hari pertama letak suhu bilik, hari lain letak di mana? Semuanya kena letak suhu bilik dan simpan dekat tempat yang gelap. Kalau cara saya dekat bilik eksperimen saya memang panas lah kat situ. Lepas tu bilik tu gelap. Lagi ada soalan lagi tak? Sana ada soalan tak? Ada apa-apa soalan lain? Saya rasa dah lengkap kot. Sekejap. Dah lengkap rasanya. Kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Sekejap. So, senang sangat nak buat starter. Nanti kalau korang dah ada starter masing-masing, resepi banyak, unlimited sebenarnya saya sediakan dekat platform lagi satu. Buat je lah resepi-resepi yang ahli-ahli ada kongsi, macam Kak Azlin, Kak Umu, lepas tu ada ahli-ahli lain juga, diorang share diorang punya resepi kat sana. Boleh cuba. Semuanya memang sedap dan best sangat. Lagi satu benda yang saya rasa sangat best bila kita guna starter ni, buat cucur tak perlu tepung pun. Okay, buat cucur tak perlu tepung. Selama ni kalau nak buat cucur gluten free, kita nak kena gabung 2 tepung paling minimum kan. Tepung beras, tepung kentang lah, tepung ubi kayu lah kan. Tapi bila ada starter, kita tak perlu tepung banyak pun. Guna starter tu je. Lepas tu guna real food. Macam resepi yang saya ada kongsikan tu. Okay, semua dah dapat kan? So kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya nanti dekat platform lagi satu. Tak saya buat account TikTok malam ni. Hopefully semua faham lah. Senang sangat nak buat sebenarnya. Saya memang tak tunjuk muka. Saya tunjuk starter je. Biar starter jadi artis. So, kalau ada apa-apa persoalan lagi, boleh pergi ke saya punya platform yang F tu. Kat sana ada banyak tips, trik, teknik, resipi, semua saya kongsi kat sana lah. Cuma yang masterpiece je lah dekat dalam masterclass. Okay, saya ingat macam nak goreng donat malam ni. Tapi dah pukul 12 lah kan. Saya goreng sekarang lama pula. Saya dah buat donat FSD. So, tak apalah, next time kot. Bagi yang baru nak belajar agak renyah ya. Memang renyah, mula memang renyah. Tapi bila dah jadi tu, kita akan rasa excited. Sebab benda ni sangat-sangat bermanfaat pada kita punya usus. Okay, terima kasih siapa yang join live hari ni. So, saya akan end live. Selamat sahur. Okay. Assalamualaikum.